Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, sementara kesempatan yang diberikan oleh Allah sempena cuti umum pada hari ini, jadi sedikit perkongsian daripada saya tentang kelebihan-kelebihan amalan yang telah ditinggalkan oleh Imam Ibnu Qudamah melalui kitab wasiatnya, Wasiat Imam Ibnu Qudamah, yang mana di dalam wasiat-wasiat tersebut terselit satu wasiat berkenaan kelebihan amalan. Dan amalan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab ini ialah, barang siapa yang beramal dengan amalan ini menjadi paling berat timbangannya di hari akhirat kelak. Tidak ada amalan lain melainkan amalan ini yang menjadi timbangan yang paling berat di sisi Allah. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan ini, Allah angkat darjatnya setanding dengan orang-orang yang rajin melakukan solat dan orang-orang yang rajin melakukan puasa. Agak-agak apalah amalan ini. Dan seterusnya di dalam kitab ini tentang amalan, ada 3 amalan yang paling besar manfaatnya. Yang kedua ialah amalan tentang silaturahim. Dalam kitab ini menyatakan, barang siapa menjaga hubungan silaturahim, Allah turunkan rahmat kepadanya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah tarik balik rahmat tersebut. Dan yang ketiga, antaranya amalan yang ketiga, apabila kamu saling menyayangi di antara satu sama lain kerana Allah. Kamu benci, kamu cinta kerana Allah. Antaranya ialah Rasulullah SAW bersabda, wajib cintaku kepada seseorang tersebut kerana dia mencintai orang lain kerana Allah. Jadi 3 amalan. Jadi amalan yang pertama ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan Allah, yang mana amalan ini adalah amalan yang paling berat timbangannya di hari akhirat kelak. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam wasiatnya pada bab kelebihan-kelebihan amalan, ketahuilah olehmu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, sesungguhnya akhlak yang mulia merupakan perkara yang paling berat timbangannya di hari akhirat kelak. Ia akan membawa pemiliknya kepada darjat orang-orang yang rajin solat dan kepada darjat orang-orang yang rajin berpuasa. Imam Ibnu Qudamah menyatakan satu amalan pertama ialah akhlak yang mulia. Imam Ibnu Qudamah meletakkan perkara ini sebenarnya berdasarkan sebuah hadits qudsi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluqi wa inna sahibul husnil khuluqi la yabluru bihi darajata sahibi shaumi was shalah. Yang bermaksud, tidak ada sesuatu amalan yang mana jika diletakkan di atas timbangan Allah lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulia akan diangkat darjatnya oleh Allah setanding dengan orang-orang yang rajin solat dan setanding dengan orang-orang yang rajin puasa. Amalannya ialah orang yang berakhlak mulia. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, bila kita bertikai, kita membicarakan tentang akhlak. Akhlak ini dibicarakan sejak daripada kecil. Sekolah tadika cerita pasal akhlak, masuk sekolah menengah cerita pasal akhlak, masuk universiti cerita pasal akhlak, duduk dalam masjid pun cerita pasal akhlak. Tak habis-habis. Kenapa akhlak ini dibicarakan? Kerana akhlak ini memberi implikasi kepada agama. Kita lihat, kalau kita lihat orang itu berakhlak buruk,
Ui, buruk betul perangai dia. Oh, rupanya orang Islam. Nampak? Dia memberi implikasi kepada agama. Sebab itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang akhlak. Dan bagaimana kita nak faham tentang akhlak? Ialah yang pertama kita lihat definisi daripada kamus. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menjelaskan tentang akhlak. 3 perkara. Pertama ialah budi pekerti kamu adalah akhlak kamu. Kedua, kelakuan kamu adalah akhlak kamu. Ketiga, tabiat kamu adalah akhlak kamu. Sebab itu orang tua-tua kata buang tabiat engkau ni. Tabiat tu adalah akhlak. Jadi Imam Ghazali juga membicarakan tentang akhlak. Imam Ghazali mengatakan akhlak ini ialah sesuatu perkara yang kita lakukan tak perlu nak fikir. Yang pertama, Imam Ghazali memberi contoh sebagaimana percakapan kamu. Apa yang kamu cakap, apa yang kamu lafazkan, apa yang kamu tuturkan, itu adalah akhlak kamu. Sekiranya percakapan kamu baik, pertuturan kamu baik, baiklah akhlak kamu. Tetapi sekiranya percakapan kamu yang buruk, pertuturan kamu juga tidak baik, kamu punya akhlak yang tidak sempurna. Dan Imam Al-Ghazali memberi contoh yang kedua. Dia mengatakan apabila seseorang itu terkejut ataupun melatah. Apabila seseorang itu melatah, dia menyebut subhanallah, Allahu Akbar, memuji-muji Allah, dia mempunyai akhlak yang sempurna. Tapi kalau dia melatah, dia sebut bukan-bukan, itulah akhlak seseorang. Sebab tidak ada orang apabila melatah dia akan fikir, kau tunggu kejap, aku fikir aku nak cakap apa. Tak ada. Orang yang melatah, dia secara spontan dia akan sebut apa yang dipikirkan pada ketika itu. Sebab tak perlu berfikir. Jadi kalau kita nak tahu akhlak-akhlak sahabat-sahabat kita, tuan-tuan cuba cucuk pinggang seorang-seorang, tengok bunyinya apa. Akhlak ini Imam Ghazali mengatakan kamu zahir tanpa berfikir. Yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan ketika mana kamu ditimpa musibah ataupun kecelakaan. Sebagai contoh, jadi kita keluar daripada masjid ni, tersandung batu. Allahu Akbar, subhanallah, kamu menzikir kepada Allah, memuji-muji Allah ketika mana kamu terkejut ataupun ditimpa musibah, tersandung batu tadi, kamu punya akhlak yang mulia. Tapi kalau kamu tersandung batu, kamu memaki batu tu, bodoh punya batu, kenapa duduk sini tak duduk sini, batu tu pun pening. Jadi apabila kamu zahirkan ketika mana kamu ditimpa kecelakaan atau musibah, dengan cara kamu terkejut dengan melafazkan perkara-perkara tersebut, itulah akhlak. Jadi lepas ni kita bersedia. Kalau agak-agak melatah tu, kalau jumpa bakal bapak motor, kau jangan melatah. Kejap lagi lain-lain keluar dia. Jadi itu yang Imam Ghazali mengatakan, kamu tak perlu fikir. Benda yang tidak perlu dipikir, itu menjadikan sebagai akhlak manusia. Dan kita lihat, Allah menceritakan tentang akhlak ini di dalam Al-Quran. Sebelum kejadian Nabi Adam. Nabi Adam belum diturunkan ke atas muka bumi. Nabi Adam belum diciptakan, tetapi Allah telah menceritakan bahawa akhlak manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah yang akan mendiami di atas muka bumi. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, adakah engkau ingin jadikan khalifah yang suka bunuh-membunuh, melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, ingkar kepada perintahmu, sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih kepadamu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Jadi Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 tentang akhlak manusia yang buruk sebelum kejadian Nabi Adam. Suka bunuh-membunuh, melakukan kemungkaran, melakukan kesyirikan, ingkar kepada perintah Allah. Inilah akhlak manusia yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Dan juga Allah rakamkan di dalam Al-Quran tentang akhlak iblis. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-12. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Lalu iblis mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku lebih sempurna, aku lebih mulia daripada Adam. Engkau menjadikan aku daripada api, sedangkan engkau jadikan Adam daripada tanah. Sifat iblis, akhlak iblis, yang mana riak, ujub, takabur, semuanya ada. Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Jadi kita lihat tuan-tuan, kenapa dinyatakan benda ini amat-amat penting. Kita lihat sumber akhlak ni daripada mana. Akhlak ni datangnya daripada mana? Daripada 5 perkara. Pertama ialah ketentuan Allah dan fitrah manusia.
Allah tentukan kamu sebagai orang yang berakhlak mulia, juga Allah tentukan kamu sebagai akhlak yang tidak mulia. Tetapi jangan dijadikan ini sebagai hujah. Buruk betul perangai kau ni kan, Allah jadikan aku sejak azali lagi. Boy, dia punya alasan hujah. Dia kata apa? Allah jadikan. Itu bukan alasan. Yang kedua ialah didikan ibu bapa. Sebab itu Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada bakaran api neraka. Sebab itu juga dalam pepatah Melayu mengatakan, mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Tapi kalau tanya budak-budak sekarang dah jawab apa tuan-tuan? Ustaz, ke nasi lah tumpah. Saya bukan tanya mana tumpah tu kuah kat mana. Perbahasan itu peribahasa menandakan apa yang ibu bapa buat, anak tu akan tiru. Tapi kalau budak muda, Ustaz, dekat nasi lah tumpah dia. Bukan kita tanya mana tumpah nasi tu. Jadi di antaranya Allah juga menyatakan dalam Quran bahwasanya isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu boleh menjadi musuh kepada kamu kalau kamu salah didikan. Allah berfirman dalam surah At-Tagabun ayat ke-14, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya isteri-isteri kamu, anak-anak kamu boleh menjadi musuh kepada kamu. Jadi Allah berikan peringatan. Akhlak ini timbul, punca yang kedua datangnya daripada didikan ibu bapa. Yang ketiga, akhlak ini datang berpunca daripada ilmu pengetahuan kita. Banyaknya ilmu kita, baik pula ilmu tersebut, akhlak kamu menjadi akhlak yang mulia. Banyak ilmu, tapi ilmu pula ilmu yang menyimpang, akhlak kamu akhlak yang tidak sempurna. Allah nyatakan juga di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28, innama yashallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut akan melanggar perintah Allah adalah daripada kalangan hamba-hambaku yang berilmu. Orang yang berilmu dia akan dia akan takut langgar perintah Allah. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, habis semua dia langgar. Traffic light pun dia langgar habis. Tak kira tak ada undang-undang dah. Sebab itu Allah menyatakan yang takut akan melanggar perintah Allah di antara orang yang berilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, agama itu sendiri. Kita lihat di Malaysia ni macam-macam agama dah ada dah. Ada satu artikel berapa jumlah agama dekat Malaysia. Saya lupa klik aja nak tahu berapa jumlah dia. Dah macam-macam agama dah dekat Malaysia, dan setiap agama dia membentuk akhlak kepada orang yang mengikut agama tersebut. Dan agama Islam, kita ada halal, kita ada haram, kita ada sunat, kita ada wajib, kita ada harus. Perkara-perkara ini yang membentuk kepada akhlak orang-orang Islam. Kalau kamu patuh kepada apa yang ditetapkan oleh agama Islam, kamu punya akhlak yang sempurna. Dan kalau kamu tidak patuh, kamu punya akhlak yang tidak sempurna, dan kamu akan melibatkan nama agama. Sebab itu bila kita lihat, asal buruk je orang Islam, asal buruk je orang Islam, sebab perilaku tu membawa pada nama agama. Dan yang kelima ialah adat ataupun uruf. Kita kat Malaysia ni macam-macam adat ada. Sampaikan ada kita, aku tak suka betul lah adat ni. Kamu suka ke, kamu tak suka ke, tetapi orang yang mengikut adat tersebut, dia mengikut menjadi akhlak kepada apa yang telah ditetapkan pada akhlak tersebut. Dan tuan-tuan dan puji Allah, seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham berjumpa isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah. Lalu beliau berkata, wahai Sayyidina Aisyah, ceritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Siapa yang layak ceritakan tentang akhlak Rasulullah? Tidak lain tidak bukan isteri Rasulullah sendiri. Jadi Sayyidatina Aisyah menceritakan tentang akhlak Rasulullah. Sayyidatina Aisyah berkata, wahai Sa'ad, kau baca Quran ke tak baca? Baca. Baca tak sampai habis? Habis. Faham ke tidak? Faham. Sesempurna Al-Quran, sesempurna itu jugalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah itulah adalah ajaran yang terbaik, ikutan yang terbaik. Kalau kita ada tok guru di hadapan kita sekalipun, Rasulullah menjadi benchmark kepada kita. Jadi kita lihat tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan disebabkan apa? Tentang akhlak ini. Ada satu kitab iaitu Tafsir Al-Mardu'i, nama tafsir tersebut, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tafsir tersebut dia dibangunkan mengikut bab.
Kalau kita lihat tafsir-tafsir lain, dia berdasarkan ayat Al-Fatihah sehinggalah ke penghujungnya. Tetapi tafsir Al-Mardu'i, dia bangun ikut bab keluarga, bab ekonomi, dan salah satu babnya bab akhlak. Dikumpulkan semua ayat-ayat Quran dan hadis dalam satu bab tentang akhlak, 200 lebih muka surat. Kalau nak jelaskan pagi ni sampai bulan depan pun tak habis. 200 lebih muka surat, bermaksud banyaknya akhlak yang kita perlu tahu. Kemudian satu lagi kitab yang besar ini juga, 40 akhlak yang mulia dibangunkan. Ada 40, jadi banyak juga. Dan satu lagi kitab yang terakhir yang saya jumpa, kitab Makarim Al-Akhlaq, iaitu akhlak yang mulia, yang ditulis oleh Syekh Said Al-Utamin. Dalam kitab tersebut dia kumpulkan banyak-banyak akhlak tu, dia kluster, tinggal 6 aja. Daripada 6 tersebut dia pecahkan kepada 2. Antara akhlak kita dengan Allah ada 3, antara akhlak kita dengan manusia ada 3. Jadi sekurang-kurangnya kita faham. Maksudnya Imam Sahil Al-Utami telah kumpulkan bahawasanya banyak-banyak akhlak dijadikan 6. Dan ke-6 itu saya akan jelaskan kepada jemaah. Kita nilai diri kita, ya Allah, rupa-rupanya buruk perangai aku ni. Ya Allah, rupa-rupanya ke-6 tu memang ada pada diriku. Sekiranya ada pada tuan-tuan nanti Allah ke-6 perkara tersebut, itulah yang dinyatakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling berat timbangannya di hari akhirat kelak. Sekurang-kurangnya kita dapat faham tentang akhlak pada pagi ini. Kalau nak membicarakan tentang banyak-banyak akhlak, terlampau banyak. Tetapi bila satu kitab ini membicarakan hanya 6 sahaja, dan kita faham, setidak-tidaknya kita boleh menilai diri kita tentang akhlak. Jadi tuan-tuan dan Allah, saya nyatakan di antaranya 3. Yang pertama, antara kita dengan Allah. Apakah akhlak yang kita kena lihat? Apakah akhlak yang kita kena jaga antara kita dengan Allah? Yang pertama ialah kamu yakin Al-Quran dan hadis. Apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu percaya, kamu yakin, kamu punya akhlak yang sempurna. Senang ustaz nombor 1 ni. Senang. Nyatakan bahawasanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi hadisa." Tidak ada perkataan yang lebih benar melainkan daripada perkataan Allah, iaitu di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Yang bermaksud Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun rapi oleh Allah, kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Allah, yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Siapa turunkan Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran. Siapa yang menyusun Al-Quran? Allah yang susun Al-Quran. Siapa yang jelaskan tentang Al-Quran? Allah yang jelaskan tentang Al-Quran. Kamu yakin kepada Al-Quran, kamu punya akhlak yang sempurna. Senang ustaz. Saya yakin, dalam masjid ni semua yakin dengan Al-Quran. Kalau tak yakin, tak solat subuh pagi ni. Bukan sekat tak solat subuh, tak duduk dalam majlis ilmu. Nak duduk dalam majlis ilmu bukan mudah. Yang kedua, apabila kamu yakin dengan hadis, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu punya akhlak yang mulia. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu golongan yang tidak yakin kepada Rasulullah walaupun dah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana? Ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diisrakan pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan naik ke atas langit. Dalam satu kitab mengatakan apabila Rasulullah turun di dalam satu masjid, Rasulullah ceritakan apa yang terjadi pada Rasulullah. Dan di kalangan para sahabat yang ada dalam masjid tersebut, semuanya telah beriman kepada Rasulullah. Dan bila Rasulullah ceritakan apa yang terjadi, wahai sahabat-sahabat, aku telah diisrakan oleh Allah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian aku telah dimi'rajkan naik ke atas langit. Dalam kalangan sahabat yang ramai, satu golongan, satu kumpulan murtad keluar daripada Islam, kerana mereka mengata, ini cerita apa ni? Masjidil Aqsa bukan dekat, mana boleh pergi dalam tempoh 1 malam? Perkara yang tak masuk akal. Para sahabat yang telah beriman kepada Rasulullah ketika itu murtad keluar.
Kemudian golongan yang kedua, di dalam kumpulan yang sama, telah keluar jumpa dengan Saidina Abu Bakar. Lalu mereka berkata, wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan malam tadi dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, adakah engkau percaya? Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalaulah yang mengatakan itu adalah orang yang bernama Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Sebab itu Saidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. Golongan yang ketiga duduk bersama-sama Rasulullah pada ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau betul lah cerita engkau dah pergi Masjidil Aqsa, ceritakan masjid tersebut, kerana yang bertanya itu tahu tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah ceritakan masjid itu berbentuk demikian, begini dan begitu. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya benar belaka. Walaupun benar, mereka mengatakan ini adalah sihir, tak mungkin. Dan golongan yang keempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau betul lah kau dah pergi Masjidil Aqsa, ceritakan ada satu kumpulan berada di kawasan tersebut, apa kumpulan itu sedang buat? Kerana yang bertanya mengetahui tentang kumpulan tersebut. Rasulullah ceritakan, memang benar di sana ada satu kumpulan itu sedang bergerak menuju ke sini, dipimpin oleh seekor unta yang berwarna putih, dan mereka akan sampai tepat sekian. Bila Rasulullah ceritakan dan hamba Allah ini tunggu dan tepat pada waktunya, memang mereka sampai dipimpin oleh seekor unta yang berwarna putih. Saya lupa apa nama unta tersebut. Walaupun benar, mereka mengatakan ini adalah sihir. Jadi inilah contoh yang mana apabila mereka tahu apa yang Rasulullah ceritakan dan mereka tidak yakin, inilah contoh akhlak yang tidak mulia. Contoh yang kedua didatakan dalam kitab ini ialah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza waqa'a az-zababu fi syahri ahadikum falyakmis, summa lizanzifu fa inna fihi ida janahai hida wal ufra syifa." Yang bermaksud, sekiranya minuman kamu dimasuki seekor lalat, kamu tenggelamkan lalat tersebut, kerana sesungguhnya di sebelah sayap ada racun dan di sebelah sayap lagi ada penawar. Kalau saya yang bagi tahu, tuan-tuan dan mati Allah, tuan-tuan akan cakap, ustaz ni bohong, mana tahu pasal lalat, Quran tu pun tak habis kaji lagi. Itu kalau saya yang cakap. Tapi yang menyatakan benda ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu. Yang mana pada ketika itu belum ada teknologi nak kaji lalat lagi. Belum ada saintis, belum ada senjata canggih. Tetapi apabila Rasulullah nyatakan, itu sebenarnya datangnya wahyu daripada Allah. Buktinya pada surah Al-An'am ayat ke-50. Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahawasanya di dalam surah Al-An'am ayat ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya kalam Allah ada padaku. Dan Rasulullah juga menyatakan, aku tidak tahu benda gaib. Dan Rasulullah menyatakan, aku bukanlah malaikat, dan aku tidak turutkan, aku tidak katakan melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Jadi jelas Allah dah nyatakan di dalam Al-Quran bahawasanya Rasulullah tidak tahu benda gaib. Rasulullah tidak tahu, Rasulullah bukan malaikat, dan Rasulullah tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tadi jelas, keyakinan kamu kepada Al-Quran, keyakinan kepada hadis, akhlak kamu akhlak yang sempurna. Habis yang pertama. Dan saya yakin dalam Masjid Al-Irsyad ni semua yakin Al-Quran, semua yakin hadis. Sebab ada satu lagi sabda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang duduk di dalam majlis ilmu, sama ada kamu mengajar ataupun belajar, akan dikurniakan pahala seperti mana orang yang menunaikan haji dengan sempurna. Walaupun nampak ganjaran begitu, itu pun orang tak nak duduk dalam majlis ilmu lagi, masih tak nampak. Padahal punyalah besar, orang pergi haji belum tentu dapat haji yang sempurna. Tapi Rasulullah mengatakan, kamu duduk dalam majlis ilmu, sama ada kamu mengajar ataupun belajar, dikurniakan ganjaran seperti mana orang yang dapat menunaikan haji dengan sempurna. Jadi habis yang pertama, saya berikan yang kedua. Ustaz, yang pertama okey, minta yang kedua. Kongsikan yang kedua. Antara akhlak kita dengan Allah yang kedua, kamu ikut dan patuh segala perintah Allah. Seperti mana kefarduan solat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Kefarduan itu kalau kita berjaya ikut, kita patuh, kamu mempunyai akhlak yang sempurna. Kerana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita jin ke manusia tuan-tuan? Kita manusia. Di antaranya Allah jadikan kita untuk beribadat. Sebab itu Rasulullah mengatakan di antara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di antara amalan yang paling susah ialah solat. Solat yang kita lakukan ini bukan benda mudah. Kita lihat dekat luar banyak lagi orang tak solat, tapi kamu berjaya solat, dan pada ketika itu kamu bukan solat di antara bukan kerana paksaan. Rasulullah SAW bersabda, asqalasatin alal munafiqin salatu isya wa salatul fajr. Antara sifat-sifat orang munafik ialah solat isyak dan subuh secara paksaan. Bini paksa bawa pergi solat. Kena paksa bawa nak solat. Tapi kita alhamdulillah yang duduk dalam masjid ini solat isyak berjemaah bukan kena paksa. Kemudian subuh pula tadi datang secara sukarela, bersemangat. Siap belum datang dia dah sampai. Bilal datang lewat dia pergi azan. Imam datang lambat dia jadi imam. Tiga-tiga jawatan dia bantai terus. Semangat tanpa paksaan. Di antara orang yang begini, apabila kamu solat isyak dan subuh secara sukarela dengan semangat bukan paksaan, itu tandanya orang beriman. Tetapi Rasulullah mengatakan sekiranya kamu datang solat secara paksaan bukan secara sukarela, itu di antara sifat orang munafik. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46 menyatakan tentang solat. Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan daripada Allah dengan jalan yang sabar dan menunaikan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat, kecuali kepada orang yang khusyuk dan yakin akan bertemu dengan Allah. Jadi kita nilai diri, ya Allah, selama ini kita solat tak rasa berat pun. Selama ini kita solat bukan kerana paksaan, kita buat kerana Allah. Sampai waktu kita tunaikan kewajipan, itu tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Itu tandanya kita yakin dan akan bertemu dengan Allah. Solat itu adalah solat yang terbaik, bukan dipaksa. Tetapi yang menyatakan solat ini adalah berat adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran. Habis yang kedua, antara akhlak kita dengan Allah yang kedua, kamu patuh segala arahan Allah. Alhamdulillah. Ustaz, nombor 2 pun insya-Allah lulus ni. Ustaz, nombor 3, antara akhlak kita dengan Allah yang ketiga. Yang ni berat sikit. Pertama tadi, kamu yakin Al-Quran dan hadis selesai. Kedua, ikut segala perintah Allah. Ketiga, antara akhlak kita dengan Allah ialah kamu sabar apabila ditimpa musibah ataupun ujian. Apabila Allah timpakan ujian kepada kita, apabila Allah timpakan musibah kepada kita, ingatlah, yakinlah. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya tidak aku timpakan ujian kepada seseorang itu melainkan aku mengetahui kamu boleh hadapinya. Apabila ujian sampai kepada kita, Allah yakin, Allah tahu kamu boleh hadapi. Dan apabila kamu sabar ditimpa ujian atau musibah, kamu punya akhlak yang mulia. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Wa basihis sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang mana apabila ditimpa musibah lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada satu masjid dia kata, ustaz, oh itu ayat Quran, Abang kau ingat ayat apa? Sebab itu kalau mesej ke dalam Facebook ke, ayat tu eja betul-betul, itu ayat Quran. Jadi nyatakan bahawasanya tunggulah kabar berita gembira, kamu akan dapat satu kabar berita gembira apabila kamu sabar ditimpa musibah. Sebab itu Allah nyatakan di dalam surah Maryam ayat 16 hingga 21 cerita tentang Maryam. Maryam ni siapa tuan-tuan dan Allah? Maryam ini anak saudara Nabi Zakaria. Nabi Zakaria didik Maryam daripada kecil dengan agama. Dididik, diasuh penuh dengan agama. Apabila besar sedikit, Maryam ini akan bermunajat kepada Allah, beribadat kepada Allah, duduk dalam bilik bersendirian. Dan ketika inilah malaikat Jibril datang mengatakan, wahai Maryam, kamu akan dikurniakan seorang anak laki-laki. Lalu Maryam berkata, wahai Jibril, masakan aku boleh dapat anak sedangkan seorang lelaki pun tak pernah menyentuhku? Lalu Maryam mengatakan, kamu adalah pilihan Allah. Sekiranya Allah berkehendaki, maka jadilah ia. Lalu mengandunglah Maryam. Melahirkanlah Maryam seorang anak laki-laki dalam keadaan tabah.
kerana dia tahu ini adalah ujian daripada Allah. Kalau kita lah tuan-tuan dapat kabar berita begini, ya Allah, kenapalah bagi dekat aku, ya Allah, tak bagi dekat Minah, Timah, Joyah, habis semua kita sebut, kerana melibatkan maruah. Kita bukan seperti mana tabah Nabi-Nabi. Tapi bila kamu yakin ini datang ujian daripada Allah, kamu lulus, kamu tawakal, kamu yakin, kamu akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 83, cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah nyatakan bahawa saja Nabi Ayub ditimpa musibah dan diuji dengan penyakit yang berpanjangan, dan Nabi Ayub tidak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan. Hebat. Sebab itu bila kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah berfirman, Nabi Ayub berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa musibah penyakit, sedangkan engkau adalah Maha penyayang lagi segala-gala daripada penyayang. Masih memuji Allah, tidak minta daripada Allah untuk disembuhkan. Kalau kita lah demam tuan-tuan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit, ya Allah, aku nak beramal, aku nak beribadat, aku nak berpuasa, aku nak bermunajat kepadamu, kita minta Allah sembuhkan penyakit kita. Tapi kisah Nabi Ayub tidak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan. Saya dulu sekolah agama, kisah Nabi Ayub ni saya suka cerita kepada student-student lain. Ketika itu dapat satu kitab yang mengatakan Nabi Ayub apabila ulat jatuh ke tanah, Nabi Ayub ambil balik ulat, taruh letak balik. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kisah tu dalam muskar ni betul tak sahih rupanya. Itu di antaranya. Dan kita lihat berbanding berbeza dengan kita. Kita ni pula kalau kena baru ni Covid, dalam rumah ada 10 orang, kita seorang je kena Covid. Ya Allah, kenapalah aku yang kena, ya Allah, ni kawan sebelah tidur satu katil pun tak kena. Pada ketika itu kita tidak yakin yang datangnya penyakit itu daripada Allah. Kalau kamu yakin, kamu ikut, kamu berfikir positif, dalam 10 orang Allah pilih kamu. Sebab itu kalau kita yakin ujian ini datang daripada Allah dan kita tawakal, kamu punya akhlak yang sempurna. Habis 3 perkara. Jadi kita nilai diri kita antara akhlak kita dengan Allah. Pertama, Al-Quran dan hadis. Saya yakin semuanya yakin. Yang kedua, kamu amalkan dan patuh pada perintah Allah. Kita yakin semua kita buat. Yang ketiga, kamu tabah menghadapi ujian. Yang ini 50-50. Ustaz kadang-kadang panas hati juga. Orang lain tak kena, kita je yang kena. Kita muhasabah diri kita sendiri. Kalau kamu merasakan kamu punya akhlak yang mulia, ketiga ini kamu buat, itulah balasan dan ganjaran yang Allah berikan kepada kamu, amalan yang paling berat di hari akhirat kelak. Kita masuk lagi 3. Antara kita dengan makhluk ataupun antara kita dengan manusia. Antara kita dengan manusia ni agak sukar, kerana antara kita dengan manusia mempunyai sifat yang sama, perangai yang sama, keinginan yang sama. Ini yang menyukarkan kita tentang akhlak. Di dalam kitab Makarim Al-Akhlak, antara pertamanya ialah antara kita dengan manusia. Pertama, kamu menahan diri daripada mengganggu orang lain. Macam senang arahan tu. Pertama, antara akhlak yang terbaik, akhlak yang sempurna, kamu menahan diri daripada mengganggu orang lain. Mana jangan kacau. Kadang-kadang kita nasihat anak kan, Long, kau pergi sekolah Long, kalau kawan buat kau tahan aja, jangan balas. Kita tukar, Long, kau pergi sekolah Long, kau jangan usik orang. Kalau semua pegang benda yang sama, aman satu dunia ni, tak ada orang kacau orang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Indi ma'akum wa amwalakum wa aradakum haram, kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baldikum haza. Yang bermaksud, darah kalian adalah haram, harta kalian adalah haram, kehormatan kalian adalah haram. Seperti mana haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini, ketika mana Rasulullah mengucapkan, ketika Rasulullah sampaikan khutbah hari raya Aidil Adha, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya diharamkan kamu menumpahkan darah. Yang kedua, diharamkan kamu mengambil harta orang lain. Yang ketiga, diharamkan kamu mengusik kehormatan orang. Dengan maksud diharamkan kamu mengusik orang. Diharamkan. Kerana dalam kitab ini juga dinyatakan satu contoh yang mana para sahabat lakukan, iaitu yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Layla, seorang sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Abu Layla menceritakan ketika mana Rasulullah dengan para sahabat pergi bermusafir. Dan apabila di dalam perjalanan, Rasulullah arahkan, wahai sahabat, kita berehat sekejap di pohon ini. Semua sahabat rehat. Dan Abdurrahman bin Abu Layla menceritakan tentang sahabat yang mana sedang berehat, ada di kalangan sahabat
ada yang tidur, penat, ada yang tak tidur. Kemudian Abdul Rahman bin Auf mengatakan tentang sahabat yang tak tidur ni, sahabat Rasulullah yang tak tidur ni telah mengikat kaki sahabat yang sedang tidur, tak ada kerja. Dia ikat kaki, 1, 2, 3 dia tarik bagi terkejut hamba Allah yang sedang tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Agak-agak tuan-tuan pernah buat ke tak pernah buat? Tak pernah buat. Bohong. Inilah perkara yang biasa kita buat. Diharamkan kamu terkejutkan orang. Nampak macam sedikit tetapi implikasi dia besar. Kerana apa? Kerana pada ketika itu kita boleh seronok, kita boleh tertawa, padahal orang yang kena peristiwa itu sakit hati. Kita bukan tahu. Kita boleh gelak ramai-ramai, kita boleh bersukaria dengan ramai-ramai dengan kejadian tersebut, tetapi pelaku yang kena pada ketika tersebut sakit hatinya, kita bukan tahu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la ya'yuzanna ahadukum mata'a ahihi laiban wala jadda. Yang bermaksud diharamkan seseorang muslim mengambil barang muslim yang lain atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Kamu ambil barang orang, nak tertawakan dia, kamu sembunyikan barang orang, nak berlawak dengan dia, diharamkan. Pernah tak kita buat tuan-tuan? Tak pernah. Bohong. Inilah yang kita buat. Tengok tuan-tuan, bulan puasa tu, tarawih, kebanyakan jemaah ni kalau solat tuan-tuan, dia akan letak telefon ni dekat depan sejadah. Dia letak, saya pun letak ke sejadah. Hamba Allah selitkan telefon bawah sejadah dia. Apa jadi tuan-tuan? Mufarakah dia, telefon hilang. Bukan kata makmum, tok imam pun boleh mufarakah kalau telefon hilang ke depan. Kerana pada ketika itu kamu mengganggu orang. Walaupun nampak macam benda ini benda kecil, tetapi implikasi dia amat besar. Sebab apa? Sebab dosa kita, sebanyak mana pun dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah, Allah boleh ampunkan. Tetapi antara dosa kita dengan manusia, Allah takkan ampunkan. Bayangkan, dengan perilaku kamu, kamu telah menyakiti hati orang lain, kamu kena minta maaf kepada orang tersebut, bukan dengan Allah. Allah maafkan kamu tentang dosa kamu besar mana, bukit besar mana, dunia ni pun Allah maafkan. Tetapi antara dosa kamu dengan manusia, dengan makhluk, kamu kena minta maaf. Sebab itu Rasulullah menyatakan, Rasulullah berkata kepada sahabat, atadghuna ma'al muflis. Rasulullah tanya, kamu tahu tak tentang orang yang muflis? Sahabat jawab, ya Rasulullah, orang yang muflis ni orang tak ada dinar. Rasulullah kata, bukan itu. Orang yang muflis ini ialah apabila di hari akhirat kelak berhadapan dengan Allah, apabila diadili dengan bawa dengan pahala yang banyak, dan apabila diadili oleh Allah, pahala-pahala kamu kena berikan kepada pulan bin sipulan. Yang kamu terkejutkan, yang kamu sembunyikan barang, yang kamu hina, yang kamu kutuk, yang kamu pilih, semuanya kena berikan. Sehingga kan apabila habis amalan kamu diberikan kepada orang-orang tersebut dan tidak cukup, dosanya akan ditimpakan kepada kamu. Inilah orang yang muflis. Rasulullah bagi tahu bahawasanya kita jangan bangga. Sebab itu perkara ini amat kecil tetapi implikasi dia besar. Orang yang berakhlak mulia tidak akan usik orang lain. Kita muhasabah diri. Oh ustaz, saya kalau tak kacau orang, saya tak boleh tidur. Sebab itu nyatakan kalau kita faham tentang akhlak, ya Allah, sebab itulah ganjaran yang amat besar di hari akhirat kelak. Benda yang biasa kita buat, tetapi inilah kesempurnaan dan kelebihan orang duduk dalam majlis ilmu. Allah berikan peringatan. Lepas ni kau jangan kacau orang. Ini antaranya orang yang baik atau akhlak mulia. Habis yang pertama. Yang kedua, pertama, jangan kacau orang. Yang kedua, antara akhlak kita dengan manusia, kamu balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Lagi payah. Orang buat jahat, orang buat fitnah, orang kutuk kita, buat macam-macam, kamu kena balas dengan kebaikan. Barulah kamu dikira sebagai akhlak yang mulia. Yang menyatakan perkara ini ialah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayat Fusilat ayat 34, surah Fusilat ayat 34, yang bermaksud, tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang paling baik, sehingga orang yang merasakan bermusuhan dengan kamu menjadi kawan yang erat, yang setia. Maksudnya apa tuan-tuan?
orang tu punyalah jahat nak mampui. Dia buat kita ni dah bertahun-tahun dah memang bermusuh ni, asal nampak muka tak boleh pandang ni. Tetapi Allah nyatakan, kamu layan orang itu dengan baik, tolak kejahatan itu, kamu balas dengan kebaikan, sehingga permusuhan yang ada itu hilang dan timbullah rasa kasih sayang. Kalau kamu boleh lakukan perkara tersebut, kamulah orang yang dimaksudkan sebagai akhlak yang mulia. Hui tuan-tuan, ini kita je lagi keluar-keluar selipar kena tibai. Aku tibai selipar orang lain pula. Kalau tak tibai selipar orang lain pun, sekurang-kurangnya tibai selipar masjid orang wakaf, janji ada selipar. Itu perangai kita. Hutang darah pasti dibalas dengan darah. Kena lagi orang yang biasa panah bagan, nak maafkan orang, tidak le. Jadi orang yang boleh memaafkan orang ini, dia adalah akhlak yang sempurna. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah haitsumma kunta wa adbi isya'i'al hasanah tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang bermaksud, bertakwalah kalian di mana kalian berada, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan, dia akan menghapuskan kejahatan itu. Tuan-tuan, benda ini pernah berlaku pada Rasulullah. Rasulullah pembalas apa yang orang buat. Ketika mana? Ketika peristiwa perang Uhud. Kita lihat dalam perang Uhud, apabila tamat saja perang Uhud, dikumpulkan para syuhada yang telah syahid yang berjumlah 70 orang. Dalam 70 orang, 64 daripada golongan Ansar, 6 daripadanya golongan Muhajirin. Pahlawan-pahlawan golongan Ansar ini bila melihat kematian terlampau banyak, mereka berazam, kami akan bunuh lebih daripada ni apabila kau telah membunuh orang-orang Islam sebanyak 70 orang. Ini golongan Ansar yang memang suka berperang. Kemudian kemudian Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang, Rasulullah lihat satu jenazah demi satu jenazah. Kebanyakan jenazah ini disiat-siat dada ni. Bila Rasulullah melihat satu persatu, dan Rasulullah terhenti pada satu jenazah, iaitu jenazah sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Hamzah. Rasulullah terhenti pada satu jenazah, yang mana itu adalah jasad sahabat Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Dan apabila dilihat jasad Sayyidina Hamzah, bukan setakat disiat-siat, tetapi dadanya ditebuk oleh orang yang bernama Hindun untuk mengeluarkan jantungnya. Dan akhirnya Hindun ini meluk agama Islam. Bila Rasulullah melihat keadaan sahabat Rasulullah, Rasulullah sendiri berkata, aku akan bunuh 70 orang seperti mana mereka melakukan ke atas jasadmu, wahai Sayyidina Hamzah. Ni Rasulullah sendiri cakap. Dan apabila Rasulullah nak balas seperti mana mereka buat, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam surah An-Nahlu ayat 126 hingga 128, yang bermaksud, sekiranya kamu ingin membalas dendam, balaslah dengan balasan yang setimpal. Akan tetapi sekiranya kamu bersabar, itu lebih baik daripada segala-galanya. Rasulullah sabar. Kalau ikutkan kita pun nak balas, Rasulullah pun nak balas. Tetapi apabila kita tahu kelebihannya, sabar lebih baik, kita bersabar. Dan itulah antara sikap orang yang berakhlak mulia. Allah menceritakan lagi di dalam surah Ali Imran ayat 159, yang bermaksud, fabima rahmatim minallahi lintalahum ilal akhir hayat. Yang bermaksud, berkat dengan rahmat Allah, engkau wahai Muhammad telah bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, sudah pasti mereka akan melarikan daripada kamu. Oleh itu, pertama, maafkanlah mereka. Kedua, doakanlah untuk mereka. Ketiga, bermuamalahlah dengan mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang buat jahat dengan kita, macam mana sejahat sekalipun, pertama, kamu maafkanlah dia. Ya Allah, aku maafkan kamu. Yang kedua, doakanlah untuknya. Ya Allah, engkau berikanlah keberkatan, rezeki yang murah kepadanya. Ya Allah, padahal dia ni buat jahat ni, hati ni panas ni. Yang ketiga, bermuamalah, bersama-samalah mereka dengan menasihatinya. Kalau kita boleh lakukan, kamu punya akhlak yang mulia. Lepas ni tuan-tuan, keluar-keluar motor kena tibai. Lepas tu sejam dapat balik. Dengan pencuri ke dapat? Agak-agak lunyai ke tak lunyai? Lunyai. Engkau curi motor aku tadi kan? Tapi ustaz kata, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kau curi aku punya motor tadi kan? Nah, kau ambil kunci ni, kau ambil kena bagi tukar nama terus. Boleh buat? Jangan buat tuan-tuan, silap-silap motor saya pun hilang. Apabila kita boleh balas kejahatan itu dengan kebaikan, kamu punya akhlak yang mulia. Sebab itu satu peristiwa lain, ketika mana seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Tuan-tuan biasa dengar,
Ketika mana seorang Arab Badui kencing dalam masjid, ketika itu sahabat Rasulullah dengan Rasulullah berada di dalam masjid. Dan pada saat Arab Badui itu kencing, sahabat ni nak bangun dah, nak menghalau atau memukul Arab Badui tersebut. Rasulullah kata, kau jangan bertindak, sabar. Mana boleh sabar tuan-tuan, kalau kita pun silap-silap ada cawan ni, baling dengan cawan ni. Apa pergi kencing dalam masjid pula? Tapi Rasulullah kata, kamu jangan bergerak, jangan sabar, jangan bertindak apa-apa, sehinggalah Arab Badui itu selesai kencing. Dan apabila Arab Badui itu selesai kencing, baru Rasulullah bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat, kalau kamu bertindak tadi ketika mana Arab Badui itu sedang kencing, dan dia berlari pula, lagi banyak kencing merebak. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena fikir dulu, lagi banyak tempat nak kena bersihkan. Tetapi disebabkan kesabaran inilah, kita hanya bersihkan satu tempat aja, pergi ambil air, selesaikan. Dan perkara ini diketahui oleh Arab Badui tersebut. Dan Arab Badui itu meluk agama Islam kerana apa? Sifat Rasulullah. Kita lihat kesabaran Rasulullah, contoh yang paling baik. Jadi yang kedua, kamu balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kita masuk yang ketiga, di antaranya akhlak yang terakhir antara kita dengan manusia, ialah akhlak yang ketiga antara kita dengan manusia ialah kamu kena sentiasa bermanis muka apabila berhadapan dengan orang lain. Bermanis muka macam senang je. Senang. Sebab itu akhlak yang sempurna bagi seseorang ialah kamu menzahirkan muka yang manis, kamu punya akhlak yang mulia. Tetapi tak semudah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhi talqin. Yang bermaksud, jangan kamu meremehkan sesuatu amalan yang mana kalau jika kamu lihat orang itu senyum kepada kamu. Maksudnya senyuman ini satu amalan, senyuman ini satu sedekah. Rasulullah mengatakan jangan kamu remehkan amalan ini walaupun kamu berjumpa dengan sahabat kamu dalam keadaan senyum. Senyuman itu adalah amalan, senyuman itu adalah sedekah. Jangan kamu remeh-remehkan. Tapi apa yang kita buat tuan-tuan bila berhadapan dengan orang yang senyum ni? Kau tengok dia senyum, nak pinjam duit lah tu. La ilaha illallah. Ada je perasaan yang bukan-bukan pada kita. Kau tengok dia senyum, nak pinjam duit lah tu, ataupun nak belanja makan lah tu, macam-macam. Sebab itu Allah berfirman, imam baca tadi solat subuh, imam baca, ya ayyuhallazina amanu taribu kasiran minaz-zon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah daripada prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, dan prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Kamu lihat orang senyum, kamu berprasangka, orang ni nak pinjam duit lah, orang tu dapat pahala, kita dapat dosa. Kita berprasangka terhadap orang yang kita lihat daripada zahir. Sebab itu mengatakan, apabila kita nampak orang itu senyum, jangan kamu remehkan amalan tersebut, kerana amalan itu mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kedua ialah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufi sadaqah wa inna minal ma'ruf antalqa ahaka biwajhil talqan. Iaitu bermaksud setiap kebaikan adalah sedekah, dan di antara kebaikan lain ialah apabila kamu berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu dengan senyuman. Jumpa sahabat senyum, dapat pahala sedekah. Jumpa ibu bapa senyum, dapat pahala sedekah. Jumpa musuh sekalipun, kalau kamu senyum, dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu jumpa tabung, kamu senyum, tak dapat pahala sedekah. Tabung tu nak duit. Senyum-senyum tak main. Jadi itu di antaranya, apabila kita senyum, itu adalah yang terbaik dan amalan terbaik. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya harta kalian, pangkat kalian, darjat kalian tidak boleh mencuri hati manusia, tetapi dengan senyuman kalian boleh mencuri hati manusia. Betul tuan-tuan. Contoh tengok kalau interview nak cari kerja, masuk bilik interview, dapat kerja ke tak dapat kerja, nombor 2. Nombor 1, duduk senyum dulu. Apa hal kau senyum? Sebab itu dia mengatakan senyuman boleh tarik hati manusia. Kamu ada harta yang banyak, ada pangkat yang besar, belum tentu dapat tarik hati manusia. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dengan senyuman kamu boleh menarik hati manusia. Jadi kita lihat, itulah di antaranya akhlak, sekurang-kurang setidak kita faham tentang akhlak. Tiga yang pertama, antara kita dengan Allah, kamu yakin Al-Quran dan hadis, selesai. Dalam masjid Al-Irsyad ni semua okey ustaz, yang ni okey. Yang kedua, ikut segala perintah Allah, yang ini pun okey ustaz, kita ikut. Yang ketiga,
kamu tahan ataupun kamu sabar daripada ujian Allah. Ini 50-50 Ustaz. Kadang-kadang panas juga hati. Antara kita dengan manusia, pertama, kamu tahan daripada mengganggu orang. Ini payah Ustaz, sebab saya kalau tak kacau orang, saya tak boleh tidur. Yang kedua, kamu balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Lagi payah, saya ni panas bagan. Yang ketiga, senyum sokbo. Ini boleh, insya-Allah boleh. Jadi keenam-enam ini sekurang-kurangnya menjadi panduan kepada kita, walaupun tidak banyak tentang akhlak, setidak-tidaknya boleh menjadi panduan kepada kita bagaimana bentuk akhlak yang mulia tadi. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah amalan yang terbaik dan amalan yang paling berat di hari akhirat kelak. Semoga kita mendapat pengajaran daripada tentang akhlak. Terakhir, berapa banyak kali akhir dah Ustaz ni? Ni akhir betul-betul ni. Akhir sekali, dalam kitab ini dia beri panduan kepada kita macam mana kita nak jadikan akhlak yang mulia. Dia buat perumpamaan dua orang saudagar. Seorang saudagar adalah seorang saudagar yang berakhlak mulia, yang menjual minyak wangi. Seorang lagi saudagar yang berakhlak tidak mulia, menjual besi. Dia mengatakan kita sebagai pembeli, apabila kita pergi membeli minyak, walaupun tak beli minyak, sekurang-kurangnya tempiah minyak mesti datang dekat baju, confirm. Padahal tak beli pun. Yang kedua, apabila kita bersama dengan penjual yang menjual besi, walaupun tak beli, tetapi percikan besi itu akan tempias kepada kita, mana akhlak yang buruk akan masuk pada kita. Dengan kata lain, kita mendampingilah orang-orang yang baik. Seperti mana kita mendampingi orang di dalam masjid ini. Tak ada orang nak buat perangai tak senonoh dalam masjid, tuan-tuan. Kalau dia nak buat perangai tak senonoh pun dia akan fikir, aku keluar kejap lagi aku akan buat. Mesti dekat luar masjid. Dekat dalam masjid dia tak akan buat. Sebab apa? Kamu mendampingi orang-orang yang sama dengan kebaikan pada ketika itu. Sebab itu, itulah dia yang kita nyatakan, kamu mendampingilah orang-orang yang baik. Sama juga tuan-tuan, lepas ni kalau kita keluar ni, duduk kedai mamak pakai kopiah ni, apabila kita duduk 2-3 orang semua pakai kopiah, kita tak segan pun. Tapi bila kita duduk seorang-seorang kedai mamak, kopiah ni tak lampu kek, pasal apa kau buka? Segan lah pula. Nampak? Kenapa kita buat begitu? Kerana orang sekeliling itulah yang dapat membantu kita untuk menjadi orang yang terbaik. Kamu mendampingi orang-orang yang baik, insya-Allah kita akan dapat akhlak yang sempurna. Yang baik itu datangnya daripada Allah, kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka ratibi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.